Hari Jumaat penghulu bagi segala hari. Kebanyakan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi yang penuh barakah ni, mari kita sama-sama selawat syifa. Selawat syifa bersama-sama. Mudah-mudahan keberkatan selawat syifa di pagi Jumaat ini, di hari Jumaat yang dianjurkan, digalakkan untuk perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati daripada segala bentuk penyakit hati, segala penyakit yang ada pada zahir dan batin, dan seluruh penyakit-penyakit yang tidak nampak, yang ke depan, yang akan datang, dan Allah sembuhkan daripada segala bentuk rupa kerosakan, kesakitan, insya-Allah, kepada selawat syifa ini, insya-Allah. Kita selawat 7 kali, 7 kali insya-Allah. Mudah-mudahan ada keberkatannya sambil kita tunggu sahabat kita lain masuk, insya-Allah. Sambil itu sebar-sebarkan, dan alhamdulillah bantu-bantu sebar-sebarkan amal kebaikan ini akan menjadi pahala jariah kita, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على سيدنا محمد محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah jemaah yang mulia Ta'ala, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita perbanyakkan selawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Antara hikmah dan fadilat
Daripada kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, ibrahnya adalah ibrah. Dari segi ganjaran kita dah tahu dah. Ya, ini sekali kita selawat, 10 kali Allah selawatkan kita. Nah, diangkat yang segala dosa, diturunkan rahmat atas kita. Masya Allah, boleh jadi penghapus dosa. Ibrahnya adalah yang paling utama. Apabila kita sebut Nabi SAW, ia akan hilangkan diri kita. Maknanya sebut nama Nabi SAW, maka nama kita sebenarnya nak mengikis atau membersihkan keakuan. Disebut Nabi SAW, kita akan ingat balik bahawa hari ini kita boleh beramal, boleh buat semua perkara kebaikan, boleh kita kenal Allah, kita boleh buat macam-macam benda lah, sehingga kita hari ini boleh menikmati nikmat iman, amal dan ketaatan adalah kerana Nabi Muhammad SAW. Maka satu sumbangan yang cukup besar, satu jasa yang cukup besar yang kita tidak boleh lupakan, yang mas sekalian, memperkenalkan kita kepada jalan kebaikan, memperkenalkan kita berjalan kebenaran. Jadi disebut Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sehela nafas kita biar sebati dengan diri, bil makna kita selawat ya mas sekalian sampai lenyap keakuan diri. Dah tak nampak diri lah. Dah tak nampak diri lah. Sebab nampak Nabi SAW, nampak kebaikan yang sebab Nabi. Kalau Nabi tak ajar kita langsung, apa pun tak tahu. Maka jemaah sekalian, dengan kesusahan, kepayahan Nabi SAW bertarung nyawa, berhabis masa, korban tenaga untuk menyampaikan Islam kepada semua manusia, sehingga sampai kita di Nusantara, maka kita kena hargai dan wajib kita nikmati, jaga nikmat Islam ini. Ada perkara yang kita nak jaga jemaah sekalian adalah pemikiran. Kita nak sambung perbahasan kita tempoh hari. Tempoh hari bila entah bulan lepas kot. Tak silap. Bagaimana saya telah sentuh bagaimana ancaman pemikiran boleh mengganggu keyakinan, yakni akidah. Ancaman pemikiran boleh mengganggu akidah. Antara pemikiran yang jelas salah dan bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan sudut pandang iman, itulah pemikiran Islam liberal. Islam liberal. Tempoh hari kita telah sentuh bagaimana Islam liberal ini cuba dikembangkan dalam umat Islam mutakhir ini. Kalau kita lihat Islam liberal ini, asalnya perkataan liberal itu sendiri, kita buat ulang kaji. Perkataan liberal itu sendiri yang diambil pada kata dasar bahasa Latin liber, yakni bebas. Perkataan liberal itu pada istilah kalimahnya, kalau dalam bahasa kajian etimologi, yakni pada kalimahnya adalah bebas, nak bebas. Dan ia dipakai oleh penjajah. Ia nak bebas daripada penjajah. Nak bebas daripada penjajah. Barat membawa pendekatan liber ini, terutamanya Amerika dan mana-mana pentadbiran zaman Enlightenment kurun ke-16 ni. Waktu itu penjajahan banyak berlaku. Maka ancaman kepada pemerintahan kuku besi, autokratik, maka dilancarkan gerakan liberal. Nak bebas, nak bebas bersuara, rakyat nak bebas dalam kehidupan. Namun liberal ini cuba dikembangkan, dimasukkan dalam Islam, yang mana kalau lihat dia mula diperkenalkan melalui sebuah buku, Liberal Islam, a source book. Kalau tengok daripada bila start mula ni, dia mula diperkenalkan oleh satu buku Liberal Islam. Dia bertajuk a source book, yang ditulis oleh Charles Kurzman, dan buku Islamic Liberalism.
A Critique of Development Ideology pada 1998. 1998 maka idea ini cuba dikembangkan, dan wujudnya jaringan Islam Liberal atau singkatan JIL di Indonesia bermula tahun 2001. Nampak? Jadi kalau di negara dalam bi'ah Islam ni, bila start diperkenalkan ni, bila adanya buku tentang Liberal Islam, a source book, ditulis oleh Charles Kussman. Charles Kussman ni tokoh liberal lah. Dan juga buku Islamic Liberalism, Leonard Binder. Ini semua barat, orientalis yang menulis ni. Dan pertubuhan ini di Indonesia mula bertapak ni, JIL, Jaringan Islam Liberal 2001. Baik, maka di sini kelahiran Islam Liberal lebih kepada tindak balas berlakunya beberapa fenomena lah, berlaku macam tadi, penjajahan negara barat ke atas negara, hampir seluruh negara, terutama umat Islam juga, dan fenomena ketinggalan dari sudut sains dan teknologi. Dan liberal ni dia sangat mendukung kemodenan. Dia sangat mendukung modernisasi. Modernisasi ni dia sangat mendukung. Dia kena maju. Dia macam gitu. Dan baik. Kalau kita lihat di sekalian, di mana duduknya liberal ni ada pada pemikiran. Dia membawa corak pemikiran, konsep berfikir yang berteraskan kepada kebebasan, dan yang mengganggu Islam ni, kalau kita lihat di sini ada pecahan. Okey, baik. Kalau kita buat perbandingan Islam dan liberalisme, Islam, liberalisme, yang cuba dibawa liberal ni masuk ke dalam Islam. Okey, baik. Kalau lihat pada prinsip akidah, kita letak akidah nombor 1, iaitu Islam, iman, tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat. Yang pertama, berakidah ni dia tak pisahkan dunia akhirat. Malah orang yang beriman itu, dia akan melihat dunia ni tak habis cerita kat dunia, dia cerita dia kat akhirat. Kalau kita lihat bagaimana seruan orang beriman ni, mesti seruannya adalah man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Makna siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu isi akidah, rukun iman. Maka tengok dunia mesti ingat akhirat, tengok dunia mesti ingat akhirat. Dia tak boleh dunia tak boleh. Tapi kalau liberal ni dia sekular, dia pisahkan dunia akhirat. Itu satu prinsip akidah dia akan memisahkan dunia akhirat, dunia akhirat. Dia ada cerita juga akhirat. Tapi akhirat, cerita akhirat lah, dunia lah. Itu yang pertama. Baik, dalam sistem kehidupan pula, Islam mengaturkan umatnya menjadi sistem yang dianjurkan oleh Islam, iaitu hukum yang 5 menjadi sendi pentadbiran, urus takbir hidup. Sistem kehidupan kita berkisar hukum yang 5. Ini hukum hakam. Ini halal ke, ini haram ke, ini wajib ke. Dia kalau hukum cuma wajib, kemudian haram kan, perbincangan yang haram, wajib, sunat, makruh, harus, haram. Sunat, makruh, hukum yang 5. Tapi dalam liberal dia tak fikir hukum tu, dia fikir aturan kehidupan yang tidak berlandaskan mana-mana agama. Dia tak terikat dengan mana-mana agama terus. Dia kata tak ada agama yang mentadbir hidup, malah hidup pula yang mentadbir agama. Dia terbalik. Kita tengok perbandingan, tak ada mana-mana kehidupan yang berlandaskan agama. Sebab tu kalau kita lihat tanpa sedar maksudnya, ini semua konsep ni dalam pemikiran, dia masukkan dulu dalam pemahaman. Maka di sini kalau kita boleh teruskan tengok dengan keadaan kita lah, yang kita boleh baca kan. Jemaah sekalian cuba lihat, bila kehidupan ni, sistem kehidupan ni dipisahkan daripada pentadbiran hukum Islam,
Sebagai contoh tentang hati, masalah hati lah, masalah hati kan, hati. Soal tekanan, cemburu, iri, dengki, dia masalah hati ni bagi dia normal. Tak ada agama pun, sama je agama ni, sama je. Soal cemburu ni, I punya prinsip. Saya berhak nak cemburu, saya berhak. Padahal agama Islam ada cerita tentang cemburu kan. Dengki ni, apa ke mana perginya, apa hukumnya, apa mudaratnya. Dia kalau fikir semua perkara tu, maka dia akan hilang kalau penyakit hati, sebagai contoh. Tapi dalam liberal dia tidak fikir, dia fikir hak wanita. Datanglah sistem Islam, ya men. Terutama minta maaf. Mungkin ni pis surah An-Nur kan. Kalau pis saya cerita dah bab tentang ta'adud poligami sebagai contoh. Datanglah pahaman, ni prinsip saya. Sistem Islam, one man for one wife only. One man for one wife only, katanya. Satu lelaki untuk satu perempuan sahaja. Semua agama sama agama. Tak ada agama pun. Ini cerita tentang hak manusia. Kita kena protect ourselves, katanya. Hati-hati orang Islam, ramai kat gitu tengok kan. Dia tak balik pada hukum, dia takut. Dia kata, taklah, ini saya dah hak saya, katanya. Ada prinsip saya. Habislah. Walhal apa pun keadaan hati kita, walaupun itu ada lumrah sebagai wanita dan perempuan atau manusia, lumrah, maka dia kena pastikan bahawa benda ni tidak bersarang. Kalau daripada hukumnya pergi ke mana, contoh kan. Dia mesti ada natijah kepada agama, iman. Baik, itu sistem kehidupan. Banding kita sedang buat perbandingan, jemaah sekalian, mana yang baru masuk, kita sedang membincangkan ancaman pemikiran yang mengganggu keyakinan, yakni akidah iman, yakni ancaman pemikiran liberal Islam. Liberal tu satu bab, Islam tu pemahaman yang fahamlah, yang jelas, sejahtera kan, berserah pada Allah. Namun dalam berserah pada Allah, sejahtera itu ada pula masuk pemikiran nak bebas, nak serah juga pada Allah, tapi hak masing-masing lah. Bahaya ni sekalian. Ini kalau kita perhalusi ni, Masya Allah, bahaya. Baik, perbandingan aspek yang ketiga. Yang tadi aspek yang pertama akidah, aspek yang kedua sistem kehidupan, aspek yang ketiga kebebasan beragama. Di sisi Islam, inna dina indallahil Islam. Dia tak ada istilah kebebasan beragama, walaupun ada agama lain, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita tidak bebas mengatakan sama je. Agama lain, agama kita sama je. Tak boleh. Di sisi Islam, inna dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu yang paling tinggi. Bila Islam yang paling tinggi, mestilah kita kena nampak apa-apa solusi kehidupan, mestilah kita kena kedepankan Islam. Kita kena uraikan, kita kena kupas, kita kena selami dan fahami. Itu Islam. Tapi liberal tidak begitu. Liberal, setiap individu bebas dalam beragama, malah ini adalah urusan individu yang tidak perlu dipersoalkan. Inilah datangnya kes, banyak kes kan, yang kes minta tukar agama kan, kes murtad lah. Dia akan banyak berlaku kebebasan beragama ni bila tak ada satu penjelasan bahawa Islam ni, bila dah Islam tak boleh. Tak boleh suka-suka kata, malah murtad ni hukum ni bunuh. Tapi liberal tidak, dia kata individu hak masing-masing. Dimas sekalian, hal ini cuba lihat ada segelintir, wallah alam lah, tapi saya terpandang, tersekilas pandang, ada satu gerakan ni, ialah dia gerakan ni liberal lah, tapi anak muda ni, dia kata apa? Dia kata aku tak keluar Islam, kata. Aku Islam, kata. Tapi pada masa sama dia menganut Kristian, dia menganut ni, kan cerdik tak aku, kata. Aku tak keluar Islam, kata. Saya baca ya Rabbi, kata, astagfirullah. Sampai tahap macam gitu, dia kata tak apa, kita nak 2-3 agama dalam satu masa pun, it's okay. Baik, jemaah sekalian, ini satu ancaman pemikiran yang sangat boleh mengganggu, malah sedaya bulan hilang iman. Di saat kita menyamakan agama dengan agama lain, dan di saat kita
menyamakan agama. Ini kita kena pastikan. Dan golongan seperti ini bukan dia tidak beramal, bukannya dia tidak berilmu. Malah pengasas kepada Islam liberal ni seorang Muslim India. Saya pun lupa nama dia. Saya ada buat catatan. Apa tahu nama dia? Tak masuk dalam ingatan. Cuma ada dalam catatan. Dia seorang yang pakar, bukannya orang biasa, bukannya dari segi orang tak boleh berfikir, tapi beragama ni memang hidayah Allah lah. Hidayah Allah. Jangan ingat kita ni dah ada amal banyak. Jangan ingat kita ni boleh berfikir. Kita ingat kita dah nampak kebenaran. Kebenaran, hidayah. Untuk melihat hala tuju yang benar, mesti memohon pertolongan Allah. Ini juga berlaku kepada golongan Khawarij ini. Ya, ini yang keluar daripada bermula ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, keluar daripada pemerintahan. Dia tidak berpihak di Islam. Tapi kerana dia mengagungkan, sebenarnya daripada Khawarij inilah berkembang juga pemikiran-pemikiran, antaranya ni Mu'tazilah, dan termasuklah liberal ni perkataan moden. Sebenarnya liberal ni ada kaitan dengan Mu'tazilah ni golongan yang dia perbincangan ni ada kaitan dengan Mu'tazilah. Sebenarnya ni dia bebas. Antara bebas ni setiap individu ni, dia kata setiap setiap perbuatan kita ni ditentukan oleh kita. Allah tak tentukan. Allah lah. Kita lah. Dia gitu. Bahaya ni. Sebab tu kita kena faham konsep ni. Kita kena belajar dan kena ambil tahu serangan musuh. So, lepas pada kita faham, kita akan kembangkan dalam contoh dan terjemahan kehidupan dengan lebih membumi, dengan lebih realistik, dengan lebih perkataan yang ini kan kita boleh kena pasti, ini liberal ni, bukan sekadar sebut saja, tapi kita boleh kenal pasti. Ini penting, sebab akhir zaman ni mas sekalian, bukan jenis amal tak banyak. Tuan-tuan mas sekalian, nak beramal zaman yang mudah beramal sekarang. Cakap nak amal apa, cakap dalam impun banyak panduan, dalam kuliah lagi lah melambat-lambat beramal. Amalan di-sharekan dalam TikTok, dalam FB, dalam Insta. Banyak beramal, kejap-kejap keluar amal, kejap-kejap keluar amal. Tapi pemahaman kempen untuk memperhatikan serangan ni banyak tak? Kurang. Cuba perhatikan mas. Kurang. Sekarang ni kita lah nak belajar ni melalui platform FB An-Nur, adanya kuliah begini kan. Sebab tu saya banyak tekankan perkara ni, terutama dalam perbahasan hakikat kehidupan. Perkataan liberal tu satu tahap, satu sudut tak ada isu sebenarnya. Sebab kita tak nak jumut dalam satu kedudukan. Itu asalnya liberal dalam ekonomi, dia akan jadi dominan. Dia ada satu pihak dia. Liberal dalam pendidikan, dia mesti satu je, sat. Liberal dalam budaya, dia sebelum tu kalau tidak dia jadi doktrin. Tapi yang jadi masalah, perkataan liberal tu nak masuk dalam Islam, tu tak boleh. Sebab tu kita kena pasti kat mana tak boleh. Kita kena terbuka dalam perbincangan ilmiah. Kita kena berbincang secara ilmiah. Perkataan liberal tu apa dan apa kesan pada Islam, itu sebenarnya. Kita tidak menyerang secara membuta-tuli. Perkataan tu asal memang bebas, liberal. Cuma bila bebas ini sampai terbabas, sampai bawa masuk dalam agama, dan agama pun nak dibebaskan, itu jadi haru lah. Dan ini berpunca daripada, kalau kita lihat, memang sifat dunia tu memang berbahaya. Dunia ni memang bahaya. Jadi memang perkataan liberal asal dia tak bahaya kan, perkataan bebas. Tapi bila bubuh kat dunia, dia jadi bebas, dia jadi bahaya. Sebab tu kita kena faham antara kaedah Nabi SAW memperkenalkan kepada para sahabat dan kita semua adalah dengan melihat sudut pandang yang
pergi kepada worst scenario. Apa ancaman? Terus contoh dunia, ancaman dia apa? Sebab Allah pun begitu memaklumkan kepada kita dalam Quran, dalam tentang membincangkan sesuatu perkara, maka ancaman itu mesti diberitahu, peringatan, ancaman, kemudian baru ganjaran-ganjaran. Sebab bila kita memahami perkara itu dengan sudut pandang berbahaya, maka kita akan berhati-hati. Kita ada sifat takwa. Bila situlah datang nikmat nanti. Kalau kita kata tak ada apalah dunia, yang penting kita ni beramal je lah, dunia tak salah tuan-tuan, katanya. Dia bagi cakap macam tu, akhir nanti kalau kita tak ambil berat, tak ambil kefahaman yang mendalam tentang perkara ini, maka akhirnya kita akan jadi sama. Itu hati-hati. Baik. Jadi yang tadi kebebasan beragama, lepas tu dalam bila masuk dalam liberal ni, dia bebas. Konsep liberal ni dia bebas. Maka bila sebut pada agama, dia kena agama yang bebas. Itu jadi masalah. Dan yang keempat, perbandingan kita lah kebebasan berpendapat. Ni comparison kita. Islam, dia tak ada istilah free thinker. Islam tak ada pemikiran terbuka. Walaupun kita boleh terbuka dalam perbincangan, kita tidak jumut. Namun Islam tiada kebebasan berpendapat dalam Islam kecuali pada beberapa perkara yang dibenarkan. Dia ada ilah kecuali. Oleh itu ada sistem musyawarah, muzakarah, ada ulama, terutama dalam bab sistem kehidupan. Dia tak ada terpulanglah, mesti benda tu kita kena ada perbincangan. Sebab agama menata cara hidup kita. Islam mentadbir hidup. Jadi bila mentadbir hidup, kita tak boleh bebas berfikir. Kita kena berfikir mengikut kerangka Islam. Itu. Namun dalam liberal ni sekalian, dia kebebasan dalam memberikan pendapat. Dalam apa sahaja persoalan kerana setiap individu diberi jaminan dalam kebebasan berpendapat. Asal daripada kebebasan bersuara atas cengkaman doktrin penjajah nak bebas, maka liberal tadi mengajak manusia bebas memberi pendapat. Akhirnya dia akan memberi kesan, kalau kita tidak faham dalam Islam, dan Islam dia tak ada kebebasan berfikir secara, terutama dalam bab tauhid, bab akidah, dia tak boleh bebas. Dia mesti ada hukum, wajib bagi akal hukum. Imam Asy'ariyah, Maturidiyah cantik lah, buat hukum pada akal, wajib pada akal, harus pada akal. Jadi wajib pada akal, maka wajib pada akal kita menerima bahawa Allah itu ada. Dia tak boleh kita main, ya ke? Okey, sekarang ni dia kata, kalau betul ada, di mana? Mesti ada asal, mesti ada nampak. Dia main gitu. Satu tu apa? Dia buat satu video, cantik video tu. Dia orang Nigeria ke mana lah. Dia kata apa? Sains lah. Setiap benda mesti dibukti dengan sains, kata. Setiap benda ada sains. Dia kata tak Allah lah. Okay. Di manakah pun nampak, setiap benda yang nampak berwujud, kata. Dia kata itu sains. Jadi dia cakap lah, Allah tu nampak, tak nampak. Okay. Maka tak nampak dalam sains mengatakan tak wujud lah. Dia memang gitu. Maka dalam video ni dia buat konten lah, tapi cantik lah. Dia kata otak nampak, otak, kata. Di mana otak? Dia tanya soalan, dia terima Allah lah. Dia kata, di budak ni kata, di mana otak? Otak dia di mana? Boleh nampak? Tak nampak. Boleh pegang? Tak boleh, kata dia. Bermaksud tuan tak ada otak. Dia kata tu. Kena tempatkan dia, nampak. Golongan-golongan macam ini nampak mereka bijak dalam menimbulkan persoalan, tapi golongan yang membawa kepada iman, ia adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar, maka dia akan diberikan ilham oleh Allah untuk mematahkan balik serangan-serangan begini. Macam contoh soalan, di mana Allah? Soalan tak patut ditanya kan. Dia cuba nak menggoncangkan hati. Nampak ke? Tak nampak kan? Ini golongan-golongan muda ni yang main-main. Akhir zaman ni orang konon-konon nak realistiknya, nak nampak. Padahal tak semua yang nampak yang tiada tu, tak nampak tu tiada. Tak semua yang tak nampak tu tiada.
Masa tadi lah dia tanya otak ni, otak ni. Kat mana otak ni? Kat sini. Mana? Tunjukkan. Boleh pegang tak boleh? Boleh nampak tak boleh? Kalau hukum kata tak nampak, tak pegang, itu bermaksud tak ada. Bermaksud tak ada otak. Awak tak ada otak sebab tak boleh nampak, tak boleh pegang. Betul juga lah. Kita dengar bagus tamsilan yang tepat. Baik, itu yang keempat tadi. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, kebebasan perilaku. Dalam etik, setiap manusia Islam, setiap manusia, setiap perbuatan terikat dengan syariat. Perbuatan kita semua terikat dengan syariat. Dia tak ada suka-suka, tak ada. Tapi dalam liberal, dia membawa kepada setiap individu bebas dalam melakukan apa saja yang boleh mendatangkan keuntungan tanpa merugikan hak mereka. Dalam liberal sangat menekankan tentang hak bebas. Dia asal pokok dia bebas. Apa pun dia nak bebas. Kalau nak buat apa bebas, selagi mana tak mengganggu orang, selagi mana tak merugikan dia, maka so hak dia. Maka di sinilah timbulnya perbincangan tentang LGBT semua. LGBT apa semualah. Perbincangan tentang hak asasi manusia, tentang hak kewanitaan. Benda-benda timbul. Akhirnya dia keluar daripada syariat. Baik. Asaf Ali Asghar, nama dia Asaf Ali Asghar. Jadi yang Islam, kewujudan Islam liberal ni, nama dia, pengasas dia Asaf Ali Asghar Faizi nama dia. Cuma sekalian kalau cek nama dia ni bukan orang yang tak ada pelajaran. Dia tak ada. Dia bukan orang tak ada pelajaran. Dia ada orang pelajaran. Dia terpelajar lah. Tapi itulah, bila melibatkan iman ni, dia tak boleh letak kat otak kita, tak boleh letak kat akal kita berfikir. Dia kena minta petunjuk Allah. Sebab tu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta petunjuk misalnya. Pun kita nak Islam, tapi nak memikirkan tentang agama Allah itu, nak memikirkan tentang bagaimana pelaksanaannya, bukan dengan semudah yang kita sangka. Kok suka-suka kita nak fikir, kita fikir. Baik. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, di sini kalau kita lihat, dalam lebih spesifik, kalau kita nak tengok bagaimana konsep Islam liberal dengan lebih spesifik. Di sini ada fakta. Jadi kita perhatikan. Konsep dan ciri pemikiran yang dibawa oleh Islam liberal secara umum dapat dari 5 aspek. Ada 5 aspek yang dibawa oleh Islam liberal ataupun liberal in Islam. Okey. Baik, yang pertama konsep. Ini kita fokus, tadi kita buat perbandingan liberal saja, Islam. Okay, sekarang pembawakan Islam liberal tu macam mana? Ada 5 aspek utama. 5 aspek utama. Kalau sempat habis sebut, kita sebut semua. Kalau tak, nanti kita sambung kemudian. Okey. Aspek yang pertama. Ciri yang pertama, artinya konsep pemikiran aliran liberal ni, ini Islam liberal terus. Dia bukan lagi pemikiran liberal dah. Kita bincangkan sekarang ni konsep pemikiran aliran Islam liberal. Yang pertama, mendukung pluralisme agama. Pluralism. Dia mendukung plural. Plural ni apa plural? Plural ni ialah keadaan yang majmuk. Kita single and plural kan? Single and plural. Majmuk. Kalau tengok plural ni majmuk, tapi apa tu pluralism agama? Baik. Maka jika dilihat dari istilah bahasa, plural merujuk pada kewujudan lebih dari satu entiti. Jadi pluralisme agama, yakni liberal dia mendukung pluralisme agama, yakni merujuk kepada kepelbagaian agama yang wujud di kalangan manusia dalam menuju kepada Tuhan yang satu.
Ini membawa maksud bahawa agama Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar. Mereka berpegang pada sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di mana baginda tidak memasukkan syariat yang terdahulu. Kenapa jadi begitu? Sebab mereka berpegang, liberal ni berpegang, Islam liberal ni berkata, sebab dia kaji Islam, kaji, lain-lain sekali terciduk. Terciduk. Dia kata mereka berpegang kepada sejarah kedatangan Nabi Muhammad SAW di mana baginda tidak memasukkan syariat yang terdahulu dan Islam adalah menyempurnakan agama yang terdahulu. W.C. Smith, antara sarjana barat yang memperkenalkan konsep pluralisme agama. Okey, pluralisme agama ni ada seorang ni namanya Smith. W.C. Smith, singkatan W.C. Smith ni antara sarjana barat yang memperkenalkan konsep pluralisme agama yang kemudiannya telah dikembangkan oleh John Hicks serta Hans Kung yang kemudian diperkenalkan ke dunia Islam. Mula mereka ni setuju dengan agama. Agama semua ni semua menuju kepada Tuhan. Termasuk Islam. Islam bersama kita ni, kita tak boleh menabik dada bahawa kita lah yang benar katanya. Islam ke mana? Oh no katanya. They have another religion, kata. Ini konsep pluralisme. Ini plural. Ingat, single, plural dua. Ada kadang-kadang dalam hidup kita ataupun dalam harian kita akan jumpa, kalau kita katalah kita jumpa agama lain kan. Kata kita Islam. Dia kata apa ya? Kita sama. Tadi kita sama-sama. Yang penting baik, yang penting kita sama-sama menuju kita semua yang penting Tuhan tahu mah kata. Kalau dia kata sama tak, tak, kita bersama-sama untuk masyarakat majmuk ya, tapi sama pada agama tidak ya, kata. Jawab, kita kena ada prinsip. Kita jangan malu, jangan takut, jangan kita agak-agak nak jawab. Kita tak sama. Lakum dinukum waliyadin. Kamu nak sama agama dengan lain silakan, tapi nak samakan aku jangan. Ada border, ada restriction. Jangan. Ini antara yang pertama, pluralisme agama. Ini boleh kembangkan lagi ni banyak. Dia faham. Dan ini antara mainan atau serangan yang pertama yang maksud sama je. Sebab tu golongan muda golongan yang dia bukan muda saja, golongan yang suka kepada modernista. Modern. Ya. Yang menyokong kemodenan, bukan menentang. Kita tidak menentang moden, malah Islam ingat Islam tidak mengajak kita untuk mundur. Malah Islam yang mengajak kita untuk terus maju. Islam yang mengungguli kemajuan ni mas kalian. Tapi golongan yang mendukung kemodenan sehingga membelakangkan kebenaran, ini yang bahaya. Malah lebih parah dia tengok Islam ni kolot. Islam ni mundur. Parah. Salahlah, Islam yang mengajar kita keluar daripada kejumudan. Islam yang mengajar kita kemodenan. Yang membangunkan piagam Madinah, membangun piagam ketamadunan Islam, Nabi SAW. Piagam Madinah membentuk pemerintahan yang mengambil kira banyak aspek. Nama Yathrib asal Nabi bagi nama Madinah. Ini kemajuan, ketamadunan Islam. Golongan-golongan modernisme yang menyangka mereka moden ni, mereka banyak menyokong kepada pergerakan-pergerakan ini. Baik. Dia kata kalau terima Islam saja kolot. Kita tidak boleh satu pemikiran, kolot. Kita kena multi thinking. Ataupun etis. Last sekali etis. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek kedua, penolakan autoriti agama. Ni dia. Penolakan autoriti agama. Yang kedua, penolakan kepada autoriti agama. Ia menekankan kepada kebebasan berpendapat dan sesiapa saja berhak untuk memperkatakan mengenai agama dan hukum, sedangkan Islam telah menetapkan autoriti dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, dia akan buat kita tak terikat dengan ulama. Hati-hati, ulama yang berautoriti. Dah keluar dah ijtihad, dah keluar dah. Sebenarnya bila keluar ulama beristihad, terutama dalam bab fatwa,
Maka ijtihad dalam bab fiqh, ijtihad ni adalah untuk memadamkan. Bila ada ijtihad, bermaksud dah ada fatwa, maka dia dah menutup lah khilafiyah tu. Perbezaan tu dah tak ada lah sebenarnya. Memang asalnya kita mungkin ada hukumnya ada khilafiyah, perbezaan-perbezaan, tapi kita tak tahu, tak faham nak membeza-bezakan. Maka kita berbalik kepada ulama yang ada authority. Senang kita faham macam tu. Tapi liberal ni dia punya gerakan tidak. Dia kata dia buat kita tak terikat dengan ulama. Ulama lah ni pendapat masing-masing katanya. Parah. Yang kedua, dia buat kita tidak terikat dengan ulama ataupun autoriti agama. Itu yang lebih utama, autoriti agama. Sebab tu di kalangan ulama ada gabungan ulama, itulah fatwa. Dia mesti diketuai oleh mufti. Ulama-ulama ramai ni, maka ada ketua. Ini mufti. Mufti di bawah autoriti. Di bawah uli amri. Ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Mana taat kepada pemerintah juga ada satu suruhan Allah. Golongan khawarij dia keluar daripada autoriti juga. Dia tidak setuju. Kalau dia tengok pemerintah tak setuju, dia tentang. Walhal selagi mana pemerintah tersebut tidak menyuruh kita buat kejahatan, tidak menghalang kita untuk lakukan kewajipan, maka kita untuk menyerang dia, membuat kerosakan, itu haram dalam Islam, tak boleh. Selagi mana pemerintah itu tidak menyuruh kita buat benda yang haram, tidak menghalang kita buat benda yang wajib. Sekarang yang membuka ruang ijtihad secara umum. Naam, betul tu Tuan Amir kita. Ini bahaya. Antara bila tak terikat dengan autoriti, prinsip yang ketiga, masuk prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, kebebasan berijtihad. Ni yang ketiga ni, bila dah tak terikat dengan autoriti, apa yang berlaku? Dia buat kita bebas berijtihad. Dah tak pakai lah fatwa-fatwa ni, fatwa-fatwa kata, tapi kita ada pendapat. Ingat, dia berbalik kepada root dia, akar dia apa? Hak kebebasan individu. Itu nombor satu dia serang. Dan ini kalau kita rujuk balik, dia ananiah, sifat keakuan. Sebenarnya bermula pada iblis lah kepala. Dia panggil kepala bagi segala kejahatan. Ilmu nampak sekarang ni, ilmu memang nampak penting ilmu untuk kita misalkan. Dan ilmu pula mesti dibimbing. Bukan ilmu sekadar hanya sebab zaman sekarang, zaman yang makin membawa kepada menuju pengakhiran zaman. Ilmu banyak ilmu, macam-macam penemuan jumpa kan akhir zaman kan, macam-macam tu, macam-macam ni. Tapi kalau tidak dibimbing oleh seorang yang syadid, seorang yang mujtahid contohlah, ataupun kita ikut kepada orang yang ada prinsip ni, ilmu ada tapi prinsip tak ada, dia akan menggadaikan prinsip ilmu. Dia panggil benarlah, benar, ulama yang benar. Ilmu ada tapi benar, dia wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, dia sembunyikan kebenaran. Jadi kita kena, akhir zaman ni adalah kita kena letakkan kebenaran di depan, mengikut kebenaran, maka kebenaran akan membawa kepada ilmu yang benar. Baik, prinsip yang ketiga adalah kebebasan ijtihad. Kebebasan ijtihad ini bermaksud setiap individu bebas berijtihad dan apa jua bentuk permasalahan agama. Ini kerana kebenaran adalah bersifat relatif. Dia kata autoriti ini relatif dan tidak boleh didakwa oleh mana-mana pihak. Oleh kerana majoriti umat Islam tidak memberikan kebebasan kepada akal dalam melakukan ijtihad, lalu mereka membenarkan akal dan urusan ijtihad, sehingga kan jika bertentang dengan nas dan akal, mereka akan mendahului akal. Ini bahaya. Dalam kebebasan ijtihad ini bermaksud bila nas Al-Quran ni tak boleh terima akal. Maksud bukan tak boleh terima akal, dia tak boleh fikir. Dia rasa macam tak kena dia. Tak kena dia. Bila tak kena ni dengan cita rasa dia, maka dia lebih memilih akal. Golongan liberal ni juga, atau golongan yang keluar daripada jalan kebenaran, adalah mereka yang mengagungkan akal semata-mata. Jadi
jika bertentangan nas dan akal, mereka akan mendahului akal. Ini berdasarkan kepada pandangan Al-Tusi yang mengharuskan takdim maslahah ala nas. Al-Tusi ni pengasas kepada perbahasan yang takdim maslahah ala nas, mendahulukan kepentingan umum daripada nas. Kebebasan golongan Islam liberal ini berasaskan karya-karya orientalis barat seperti Leonard Bender, Charles Kussmaul. Ia juga telah menjadi penyebab pada golongan Islam liberal untuk melakukan pentafsiran semula Al-Quran. Ini juga, bila yang ketiga ni kebebasan ijtihad, di sinilah berlakunya mereka mengatakan bahawa Quran ini perlu ditafsir semula. Quran ini dia kena tidak boleh ikut cara Nabi dulu. Dulu zaman Arab, zaman dulu katanya. Sekarang ni moden katanya. Jadi kita kena tafsir semula. Maka pentafsiran Al-Quran mengikut keadaan dia ini banyak berlaku di zaman. Terutamanya perubahan pada hukum LGBT. Kebebasan dalam menentukan hak. Tu bahaya. Sebab prinsip dia apa? Dia kata apa? Al-Tusi ni yang menyokong liberal ni juga. Dia kata apa? Kepentingan umum lebih penting. Kalau individu ni, hak asasi manusia lebih penting. Kalau terpaksa korban agama, korban. Ini parah, ini parah. Ini parah. Baik, jemaah yang mulia Ta'ala, kita berhenti ke setakat prinsip yang ketiga. InsyaAllah ada masa kita akan sambung lagi dua prinsip dan kita akan sambung lagi kupasan-kupasan tentang Islam liberal. Ini penting kita kena tahu apa tu manhaj Islam liberal tadi, prinsip dia. Lepas tu kita akan masuk pemikiran dia yang lebih dalam, dan manhaj ni kaedah macam mana dilaksanakan manhaj ni. Manhaj ni kaedah tadi yang kita bincang adalah konsep pemikiran, ada asas dia. Dia ada 5, kita buat bincang 3. InsyaAllah kita akan sambung lagi 2 dan seterusnya. Baik, masalah itu saja. Terima kasih kepada semua jemaah mengimarahkan page surah An-Nur Pasal 3 Sabah Selatan pada pagi yang penuh barakah ni. Pakar-pakar sama-sama kita bantu infak dana untuk aktiviti kuliah dan apa saja aktiviti pengimarahan surah An-Nur. InsyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih daripada jawatan kuasa dan Cik Zul kita dan semua jemaah. Moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni, sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana ladzina amanu wa salih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.